Assalamualaikum dan selamat datang kepada anak murid cikgu. Apa khabar semua? Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan baik-baik belaka ya. Baik, uh, untuk pelajaran kali ini matematik, cikgu nak ajar awak tentang bagaimana untuk membanding dan susun nombor. Jadi ini boleh diguna pakai untuk tahun 4, 5 dan 6 juga ya. Untuk sebagai awak punya uh, kemahiran dan knowledge awak. Okey. Baik murid-murid. Sebelum kita mengenali nombor itu, sama adakah nombor itu besar, nombor itu kecil, nombor itu lebih daripada, kurang daripada, ada langkah-langkah untuk kita banding dan susun nombor tersebut. Okey, yang pertama, susun digit yang besar mengikut nilai tempat. Yang kedua, kita perlulah membuat penilaian berdasarkan digit. Okey. Yang ketiga, tandakan nombor mana yang paling besar dahulu. Ulang sekali lagi. Yang pertama, kita susun digit yang besar mengikut nilai tempat. Yang kedua, kita buat penilaian berdasarkan digit. Yang ketiga, kita buat ataupun kita tandakan nombor yang mana paling besar dahulu. Kemudian barulah kita boleh menilai nombor-nombor yang mana nombor yang besar, nombor yang kecil, ataupun lebih besar daripada nombor yang sekian, ataupun lebih kurang daripada nombor sekian-sekian. Baik murid, mari kita lihat sama-sama slide yang cikgu tunjukkan pada awak ini ya. Okey, banding dan susun nombor. Baik, sebelum kita pergi lebih ke hadapan lagi, kita tengok dia punya peringatan. Ingat, murid-murid perlu mahir nilai tempat terlebih dahulu. Sebelum ni, cikgu ada ajar awak tentang nilai tempat. Apa itu nilai tempat? Cuba pelajar ataupun murid-murid sebutkan pada cikgu. Okey, yang pertama apa? Sa. Kita ambil daripada kanan sekali. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan akhir sekali ialah juta. Okey? Jadi cikgu harap awak semua dah mahir tentang nilai tempat bagi setiap digit-digit nombor yang diberi nanti. Baik, mari kita sama-sama kita tengok dan baca apa yang diberikan pada slide ni. Banding dan susun nombor. Yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Okey, di kawasan Lawas. Okey, kita baca sama-sama nombor tersebut. 1,105 ataupun 1,105. Lubuk Antu sebanyak 24,712. Bintulu sebanyak 75,141, manakala Sibu sebanyak 69,711. Okey, ada 4 kawasan yang diberikan bilangan penduduk Iban di daerah Sarawak. Okey, jadi kita tengok situ. A. Antara Bintulu dengan Sibu, penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Okey. So di sini dia buat perbandingan antara dua kawasan, antara dua daerah. Jadi daerah mana yang telah ditekankan di situ? Okey, mari kita sama-sama lihat ya. Yang pertama ialah dengan Bintulu. Satu lagi ialah Sibu. Ada dua perbandingan di sini. Okey. Jadi kita tengok, first kita tengok Bintulu, yang kedua kita tengok satu lagi apa? Sibu. Okey, dibandingkan dua daerah ini. Jadi kita tengok situ. Dia susun kita tengok dahulu Bintulu. Bintulu, awak tengok nombor yang cikgu tanda right sini. Okey.
Bintulu, mari kita sebut sama-sama. 75,141. Jadi 69,711. Jadi ada dua nombor yang diberikan dan telah disusun, dan nombor-nombor itu telah nombor itu telah disusun mengikut nilai tempat pada digit-digit yang ditetapkan. Mari kita lihat ya. Kita tengok sa. Lepas tu puluh, ratus, ribu dan puluh ribu. Okey. Jadi awak tengok dia dah susun antara nilai-nilai tempat tersebut. Baik, kita tengok dia punya nombor itu mempunyai berapa digit semuanya? 1, 2, 3, 4, 5 digit. Jadi Bintulu pun 5 digit, Cebu pun 5 digit. Jadi apabila dah disusun, okey, dah disusun, kita tengok dekat nilai yang paling hujung sekali yang sebelah kiri, iaitu 10,000. Antara 10,000, 7 dengan 6. Mari kita lihat 7 dengan 6. Okay. Nilai digit 7 lebih besar daripada daripada 6 dan bernilai 70,000. Jadi di situ dah kita boleh nampak dan kita boleh lihat antara digit 7 dan digit 6, digit mana yang paling besar? Adakah 7 ataupun 6? Okey. Jadi digit 7 adalah lebih besar daripada 6. Dekat sini kita tengok sekali ya. So kita tahu 70,000 tu lebih besar daripada 60,000. Maka Bintulu mempunyai bilangan penduduk IBAN yang paling banyak ataupun lebih banyak. Jadi kita akan berkata bilangan penduduk Bintulu lebih besar ataupun lebih banyak daripada bilangan penduduk IBAN di Cebu. Okey. Jadi di sini bagaimana awak nak membezakan antara besar dengan kecil? Okey, dekat nilai tempat 10,000 ni, 7 dengan 6 pun kita dah boleh tahu 7 lebih besar daripada 6. Jadi kalau ikut pembacaan nilai digit, 70,000 lebih besar daripada 60,000. Sampai kat sini murid-murid semua faham? Kita susun dulu nombor, kemudian itu perbandingan antara dua nombor. Kalau perbandingan 3 nombor, 4 nombor, nanti kita susun nombor tersebut. Jadi selepas ni di bawah tersebut ada tunjuk cara bagaimana untuk menyusun nombor-nombor. Okey. Di bawah B, kita tengok. Susun keempat-empat bilangan penduduk IBAN dalam tertib menaik. Okey, dia nak tertib menaik. Menaik ni bermaksud daripada nombor nilai itu kecil kepada nombor nilai yang lebih besar. Nombor nilai yang lebih kecil kepada nombor nilai yang lebih banyak. Nombor nilai yang lebih sikit kepada nombor nilai yang lebih banyak. Bunyi berlainan tapi sama sahaja konsep dia. Okey, kita tengok. Bandingkan bilangan digit. Ada satu nombor 4 digit. 1,105 nilai paling kecil. Okey. Iaitu penduduk di kawasan daerah lawas. Jadi dia susun nombor tersebut. 1,105. Lepas tu kita tengok di sini ya, cikgu akan circlekan dengan menggunakan pen cikgu Tengok sini. Okey. 1,105. Ini bilangan penduduk bagi kawasan daerah lawas. Kemudian 24,712. Kemudian 75,141 dan terakhir sekali ialah 69,711. Kat sini kita tak tahu lagi mana lebih besar, mana lebih kecil. Okey. Jadi awak tengok di sini ya. Kita tengok yang paling kiri sekali nilai tempat 10,000. Ada digit 2, ada digit 7, ada digit 6. Okey. Yang dekat daerah lawas yang atas sekali tu, dia tak ada digit.
dia tak ada tulis apa pun digit ni. Tak ada. Tak ada. Okey. Nilai dia tak ada. Yang ada ialah lubu antu, bintulu dan sibu. Jadi antara awak tengok sini 2, 7 dan 6. Yang mana yang paling besar? Kalau awak tengoklah, yang mana yang paling besar? So, yang paling besar ialah nilai tu 7. Ini paling besar. Semua ada berapa nombor? 4 nombor. So, yang ni adalah yang paling besar. Ingat, tadi kita nak susun daripada kecil ke nombor yang paling besar. Yang paling besar ialah yang keempat. Kita tanda dulu. Kemudian, lepas tu, yang kedua tertinggi. Digit mana? Antara 2 dan 6 tinggal. Digit mana? 20,000 kan 60,000 yang paling besar? So, ya. So, nombor 6 ni kita jadikan yang ketiga. Kemudian, digit yang kedua. Jadi, ini digit yang kedua. Jadi, yang paling sikit yang mana? Yang atas lah. Yang pertama. Jadi, kat sini kita dah tahu. Kita dah keluarkan di sini. Kita boleh keluarkan yang mana nombor 1, yang mana nombor 2, yang mana nombor 3 dan yang mana nombor 4. So, boleh tak kita baca sama-sama mengikut tertib menaik. Okey, mengikut tertib menaik bagaimana yang soalan nak, macam mana soalan nak. Jadi, yang pertama, yang paling sikit ialah yang pertama kita susun 1105. Yang kedua pula 24,712. Okey. Yang ketiga 69,711 dan yang terakhir sekali 75,141. Jadi untuk paparan ni cikgu harap awak faham. Okey, kalau diberikan perbandingan untuk dua nombor, awak buat bagaimana macam sini. Okey, macam sebelah ni. Kalau ada banyak nombor, awak buat perbandingan macam sini. Okey, awak susun dulu mengikut nilai tempat. Kemudian awak tengok dulu digit mana yang paling besar. Lepas tu awak tanda semula. Jadi kat situ awak boleh susun nombor. Okey, nampak mudah, nampak simple. Tetapi apabila kita buat, ada ramai murid yang terlepas pandang dan dia buat mistake, simple mistake boleh menyebabkan kesalahan. Okey. Baik murid-murid. Kita tengok sini bagi bilangan digit yang sama. Okey, bagi bilangan digit yang sama, kita tengok jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Antara permainan dan bilangan kanak-kanak yang bermain. Jadi permainan, terdapat 4 permainan. Galah panjang, lompat tikus, lompat getah dan batu seremban. Cikgu rasa awak semua pernah bermain permainan-permainan ini ya. Okay, di sekolah, di kampung ataupun di tempat kediaman awak bersama rakan-rakan ya. Okey, baik. Kita tengok situ. Galah panjang sebanyak 15,367 orang pelajar. Lompat tikus 13,711. Lompat getah 15,202. Ini lompat getah ni 0 point lah. Budak-budak perempuan suka main ni. Lepas tu batu seremban. Batu seremban pun banyak yang suka main. Okay, cikgu pun champion batu seremban main batu seremban. Dulu pakai batu. Sekarang orang dah pakai apa? Pasir dalam tu, lepas tu dah jahit dengan kain. Dulu pakai batu Lepas tu batu seremban sebanyak 14,419. Okey. Jadi di sini mempunyai semua digit yang sama. Semua ada 5 digit. Okey, digit yang sama. Aduh, macam mana kita nak buat ni? Kita tengok, nyatakan permainan yang kurang diminati, lompat tikus atau batu seremban. Ini dibandingkan dengan 2 nombor. Apa dia tu? Lompat tikus. Kita tengok lompat tikus dengan batu seremban. Okey, lompat tikus 13,719, batu seremban 14,419. Tadi
cikgu dah terangkan pada awak, kalau ada bandingan dua nombor, kita susun dulu. Okey? Okey, baik, dia dah susun. Okey? 13,719. So digit ada sama. Digit yang sama. Kita tengok yang tadi, kita tengok yang sebelah kiri dulu, nilai apa? 10,000. Okey? Yang belah kiri sekali kita tengok. Cikgu, ini 1 sama dengan 1, cikgu. Ya, benda ini sama. Benda ini tetap sama, 1. So kita tak boleh nak buat. Kita tak tahu. Tadi cikgu cakap digit mana yang besar, kita ambil itu yang paling besar. Ataupun digit mana yang paling kecil, kita ambil digit itu paling kecil. Tapi digit sama. Okey, jangan risau. Kalau 10,000 itu digit dia, nilai dia sama, kita lompat pula pergi kepada nilai tempat 1000. Okey, kita tengok 3 dengan 4, digit 3 dan digit 4. 3,000 dengan 4,000. Okey, 3,000 dengan 4,000, yang mana yang lebih banyak? Yang mana yang lebih? Tentulah digit bagi digit 4. So kita dah tahu kat situ nombor mana yang paling banyak, nombor mana yang paling sikit. So ini adalah banyak, B ya, cikgu buat banyak. Yang satu lagi cikgu buat apa? Cikgu buat sikit, S. So kita boleh jawab tak persoalan tadi? Nyatakan permainan yang kurang diminati, lompat tikus atau batu seremban. So sedikit. So yang mana yang paling sikit? Ialah lompat tikus sebanyak 13,719. Dan paling banyak ialah 14,419. So kita boleh cakap di sini. Okey? Kita cakap, kalau kita nak kata lompat tikus, kita akan berkata begini ya. 13,719 kurang daripada 14,419. Okey, ataupun lompat tikus kurang diminati berbanding batu seremban. Permainan lompat tikus kurang diminati berbanding permainan batu seremban. Okey, awak dah faham? Tadi yang slide sebelum tadi cikgu dah tunjuk dah bagaimana kita susun dulu, kita tengok nilai yang paling kiri sekali. Digit yang sama. Kalau digit ni digit sama, kita pergi lompat. Katakanlah dekat nilai 1000 pun digit dia sama. Kita lompat pergi kepada ratus. Digit ratus pun sama, kita lompat pergi nilai 10. Kita tengok kat bahagian nilai 10. Kalau digit 10 pun sama, kita pergi ke nilai tempat sah. Di situ awak boleh tahu. Okey, cikgu harap awak faham dekat situ ya. Baik murid-murid, pada slide ini kita tengok cikgu akan bagi satu tugasan, di mana tugasan ni memerlukan awak untuk baca ataupun hanya beritahu kepada ibu awak, ayah awak ataupun kakak awak ataupun abang awak. Mereka akan cek sama ada bacaan awak ataupun sebutan awak ataupun apa maklumat yang awak beri itu betul ataupun tidak. Okey, kita tengok sini, bilangan kuih-muih yang telah dijual dalam masa sebulan oleh restoran sarang burung. Okey, kuih apa yang ada dalam sarang burung tersebut? Restoran sarang burung. Okey, keripak sebanyak 15,360, cekodok sebanyak 18,865, pulut udang 18,568, akok 8,960, apung lenggang 15,856 dan terakhir sekali cucur udang 15,836. Baik, murid-murid, kalau awak tengok secara rambang, okey, antara kuih-kuih tersebut, bilangan kuih yang dijual. Okey, kita tengok bilangan kuih yang dijual mempunyai digit yang sama ataupun bilangan digit yang berlainan. Bilangan digit yang sama ataupun bilangan digit yang berlainan. Ya, mempunyai bilangan digit yang berlainan. Dekat akok. Akok ada berapa bilangan digit dia? 1, 2, 3, 4. Okey, bilangan digit akok ada 4 sahaja. Manakala yang lain-lain mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 digit. Okey,
Okey, karipap 5 digit, cokodok 5 digit, pulut udang 5 digit, apung lenggang 5 digit, cucur udang pun 5 digit. Dekat sini kita dah boleh buat satu kesimpulan bahawa penjualan kuih akok merupakan yang paling sedikit. Okey, pandai pelajar. Okey. Jadi apa yang cikgu nak awak buat ialah awak cuba baca bilangan-bilangan ini kepada ibu awak ataupun kepada ayah awak ataupun pada bila-bila masa yang awak bersesuaian. Okey, contoh pembacaan cikgu, okey. Contoh pembacaan cikgu. Okey. Antara cikgu akan nilaikan karipap dengan cokodok. Okey, cikgu akan baca. Bilangan karipap, okey, cikgu nak bandingkan karipap dengan pulut udang. Okey, karipap dengan pulut udang. Okey, cikgu akan cakap ni. Bilangan karipap lebih kurang daripada bilangan pulut udang. Okey. Cek dekat ibu awak ataupun ayah awak. Sama adakah betul ataupun salah. Okey. Cikgu nak bandingkan cokodok dengan apung lenggang. Bilangan cokodok lebih banyak daripada apung lenggang. Okey, awak hanya baca dan ibu awak ataupun ayah awak ataupun kakak awak, abang awak akan semak sama adakah bacaan awak ataupun bandingan awak dengan kuih-kuih muih tersebut adakah betul ataupun salah. Tapi sebelum awak nak bandingkan, cuba bandingkan dengan kesemua-semuanya. Okey, apung lenggang dengan cucur udang, cokodok dengan pulut udang. Di sinilah awak akan menggunakan kemahiran yang sebelum-sebelum ni cikgu ajar awak slide yang sebelum ni ya. Bagaimana awak bandingkan kalau digit yang sama, lepas tu apa yang awak perlu tengok. Okey. Jadi cikgu harap awak faham dan awak cuba buat bacaan ini terhadap ibu dan bapa awak. Okey. Kali ini tak ada kerja sekolah, tak ada apa, hanya tugasan untuk awak membacakan lebih banyak ataupun kurang daripada. Okey, awak cuma cakap itu sahaja. Lebih banyak ataupun kurang daripada. Lebih banyak ataupun kurang daripada. Itu saja. Baik, belajar. Cikgu harap sampai di sinilah pelajaran kita pada hari ini. Supaya kita berjumpa lagi insya-Allah di lain sesi pengajaran. Remember, safety first, stay at home. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat maju jaya kepada anak murid cikgu. Terima kasih.